Dunia bukannya tentang mahu menggerakkan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang memang sedia ada di sana. Hanya mata manusia sahaja yang tidak dapat melihat. Pelik bukan? Sedikit cahaya pula menutup dirian mata. Begitu Tuhan mencipta dirian manusia dengan penuh keterbatasan agar manusia tidak leka dengan apa-apa yang dilihat oleh dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Nordina Natasha binti Abdul Alim, nama diberi pelajar tingkatan 5 dari SMK Sungai Udang. Andai patah, sayap Raja Wali. Bertongkat jua, saya kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi sesama-sama kita mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang berisi penuh dengan mutiara kata. Bima Sakti Menari mempunyai 195 buku surat dengan 22 bab di dalamnya yang berkisahkan tentang kegigihan anak muda dalam melestarikan alam sekitar. Kategori novel ini adalah kategori kesusastraan yang diterbitkan oleh Utusan Publication dan Distributor Sendirian Berhad pada 2010. Buku ini berharga RM19.25 saja. Orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita membela setiap baik perkataan dalam karya ini, boleh sekiranya kalau kita berkenalan dulu dengan siapakah penulis di sebalik karya Bima Sakti Menari. Sri Rahayu Muhammad Yusof, nama pengarang wanita ini wajar dimasukkan dalam Malaysia Book of Record kerana dalam tempohnya 12 tahun berkarya, beliau telah menghasilkan 9 buah novel dan kesemuanya novel tersebut memenangi hadiah sastera kumpulan utusan kategori novel remaja. Dua daripadanya iaitu Bukan Legasi Lalang dan Bima Sakti Menari memenangi hadiah sastera Perdana Malaysia kategori kesusastraan remaja novel bagi tahun 2010, 2001 dan 2012. Jalan cerita dalam buku ini sangat mengujakan yang mengisahkan Nurul Hafsah yang bertugas sebagai pegawai sains di Balai Cerap Sultan Salahuddin. Hafsah dikunjungi oleh pelajar dari Jepun untuk melihat buruj Orion atau buruj belantik dengan mata kasar tanpa sebarang bantuan alat pencerap. Namun, gagal kerana langit terlalu cerah. Beliau yang pada mulanya rungsing dengan situasi tersebut, akhirnya telah mengambil langkah yang bijak apabila menyelesaikan masalah tersebut dengan mengemukakan hujah yang dapat diterima oleh kumpulan pengunjung tersebut. Dia dengan berani telah mengakui kekurangan yang berlaku pada malam tersebut berpunca daripada kesan negatif akibat pembangunan pesat yang berlaku di Kuala Selangor. Nurul Hafsah mengambil keputusan untuk melihat sendiri kelip-kelip di kampung Kuantan. Beliau kecewa kerana tidak banyak kelip-kelip di situ, apatah lagi anak sungainya dipagar untuk menghala bot atau sampan melaluinya. Budiman mengajak Nurul Hafsah menemui laki kelip-kelip atau nama sebenarnya Muhammad Taufik yang merupakan pemilik anak sungai tersebut. Muhammad Taufik berbuat demikian agar populasi kelip-kelip tidak terancam. Nurul Hafsah membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di hadapan Menteri Besar, ahli akademik, ahli perniagaan dan orang awam di bangunan SUK Shah Alam. Rancangannya ditentang oleh Datuk Johan Arlington dan dia mengatur rancangan untuk mengupah 3 orang tontor bagi menyiasat pergerakan Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik bagi memastikan mereka tidak dapat melaksanakan projek tersebut. Berita kemalangan Muhammad Taufik mengejutkan Nurul Hafsah kerana Inspektor Lim mengasyaki kemalangan itu dirancang oleh musuhnya. Selepas peristiwa itu, Nurul Hafsah pula menjadi mangsa apabila diculik abangnya. Budiman cedera dipukul. Muhammad Taufik cuba membebaskan Nurul Hafsah dengan mengikut arahan penculik untuk berjumpa di stesen minyak Petronas. Nurul Hafsah dibebaskan tetapi Muhammad Taufik pula diculik. Nurul Hafsah cuba menyelamatkan Muhammad Taufik dengan membuat laporan polis di IPD Kuala Selangor. Balai Polis Bestari Jaya menerima aduan daripada penduduk setempat bahawa terdapat aktiviti bukan peladangan dan pihak polis membentuk pasukan gerak khas. Pasukan ini menyerbu dan berjaya menembak 3 lelaki dan beberapa orang lelaki keluar menyerah diri. Muhammad Taufik diselamatkan oleh Ketua Inspektor Lim. Nurul Hafsah, Haji Yasir dan Budiman berada di Masjid Jamek Sultan Ibrahim, Kuala Selangor untuk menghadiri
kenduri kesyukuran bagi meraihkan pernikahan kali kedua Tan Sri Muhaimin dan bekas isterinya. Tan Sri Muhaimin menyampaikan ucapan ringkas dengan menyatakan rasa syukur beliau kehadrat Ilahi dengan kembalinya anak dan isteri kepangkuan beliau dengan musuh perniagaannya Datuk Johor Arlington pula bakal dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam majlis tersebut, Muhammad Taufik meluahkan isi hatinya terhadap Nurul Hafsah. Muhammad Taufik menyampaikan hasratnya untuk menghantar rombongan lamaran ke kediaman orang tua Nurul Hafsah. Pengajaran cerita ini menggambarkan Nurul Nafisah dan Nur Muhammad Taufik berusaha untuk menjadikan Kuala Selangor sebagai khazanah alam seperti kelip-kelip, pencerapan bintang terus dapat dinikmati. Sikapnya yang baik hati, tabah dan berbudi bahasa turut dipuji dan harus dicontohi. Bagi saya, sememangnya novel tidak lari dari konflik. Ia menjadikan novel ini tidak mendatar. Namun, saya rasa mungkin konflik yang ditimbulkan daripada Johor Arlington Majid boleh dikembangkan lagi kerana perkembangannya agak terbatas dan terlalu cepat untuk diusaikan. Ingat, pelangi tidak akan hadir selagi hujan tidak turun. Jadi, jika anda semua sedang mencari-cari sebuah karya yang boleh membuatkan anda lebih semangat mengetahui tentang kepentingan alam sekitar, maka saya hadirkan dengan satu cadangan buku karya Bima Sakti Menari dengan majoriti 10 bintang daripada setiap pembeli dan penjual. Karya Bima Sakti Menari akan menemani hidup anda hari demi hari. Terima kasih.